Darah tanda yang keluar sebelum bersalin, ada pendapat mengatakan wajib solat. Adakah itu pendapat masyhur mazhab Imam Syafi'i? Darah yang keluar sebelum bersalin wajib semayang. Dia gini. Dia sebenarnya macam ni. Yang pertama dia macam ni, dia kesalahan ni, kesalahpahaman ni biasa je. Biasa sangat. Sebab macam mana kita tengok kesalahan ni biasa sangat. Pertama, darah nifas selepas kosong rahim. Itu kita semua sepakat. Darah nifas setelah kosong rahim, keluar anak habis, lepas tu darah nifas. Selain daripada tu bukan nifas. Okay? Darah yang keluar sebelum bersalin ataupun masih tengah bersalin, tengah keluar tu, masih memang sepakat bukan nifas. Sepakat tu maksud mazhab Syafi'i lah. Mazhab Maliki dah nifas dah sebelum bersalin keluar darah, nifas dah tu. Tapi tak apa lah, kita ambil mazhab Syafi'i. Okey, kita sama-sama sepakat darah yang keluar selepas sempurna bersalin, anak keluar habis dah, baru nifas. Itu sahaja nifas. Itu sahaja. Yang tu dulu. Selain daripada tu tak boleh jadi nifas. Okey. Habis tu darah tanda kan tak keluar anak lagi, maka dia bukan nifas. Betul. Bila dia bukan nifas, dia darah apa? Dia darah istihadah, ataupun kita boleh istilah darah fasad, ataupun yang paling masyhur adalah darah al-talaq. Okey. Darah talak ni adalah darah istihadah lah. Okey, dengar. Kat sini dia punya ni. Bila darah istihadah kenalah tu. Bila darah istihadah kenalah solat. Betul tak? Okey. Jadi kat mana yang boleh tu? Mari kita tengok Mari kita tengok masalah lain, masalah haid yang lain yang salah faham juga. Okey. Adat dia 6 hari. Adat perempuan ni haid ni. Ini cerita lain. Nak tengok dari segi kesalahpahaman tu. Adat haid dia 6 hari. Maknanya bulan lepas 6 hari. Normal lah. Bulan tu jadi istiadah. Bulan seterusnya tu jadi istiadah. Tak boleh tamis lah. Tak boleh beza sifat darah. Istiadah sampai darah sampai istiadah lah. Sampai 16 hari darah keluar sampai hari ke-16. Lebih 15 hari. Istiadah lah. Oleh kerana tak boleh tamis, adat haidnya ikut adat iaitu 6 hari. Tengok dengar. Soalannya hari ke-7 wajib semayang tak? Hari ke-7 memang wajib semayang. Jadi kalau orang akan faham hari ke-7 wajib semayang, hari ke-7 wajib semayang, pahaman dia tu kena mandi ke hari ke-7. Kat situ lah. Sepatutnya kena tunggu hari ke-16 kan. Hari ke-16 baru mandi. Tapi lepas pada tu, lepas selesai kan, dah tahu 6 hari je ikut adat haid. Bila ada haid hari ke-7 apa? Istiadah kena mandi ke? Tak. Habis tu nanti baru kena qada. Dia sama je kes tu. Sama je. Kes tadi tu. Memang betul hari ke-7 tu istiadah. Tapi bukan bermakna mandi pada hari yang ke-7. Habis tu mandi hari ke-16. Kenapa pula mandi hari ke-16? Kan hari ke-7 dah istiadah. Bagi orang yang biasa mengaji dah faham dah kenapa. Mari kita pergi ke masalah tadi. Yang pertama, orang mengandung pada mazhab Syafi'i ada haid. Ada mazhab yang tak ada haid bila mengandung. Mazhab Syafi'i, walaupun dia mengandung hamil, dia ada haid. Darah yang keluar sebelum bersalin namanya mengandung lah. Sebab hilang mengandung bila keluar anak. Sekarang ni anak tak keluar lagi, baru nak beranak. Baru namanya nak, belum lagi. Bila nak beranak, sakit ke tak sakit ke, taklah kita ambil keluar darah secara umum dulu. Keluar darah. Bila keluar darah, bila darah tu keluar, sebelum beranak. Sebelum beranak ke tak beranak, sekarang ni darah tu keluar dalam mengandung kan? Yalah mengandung, tapi jap lagi nak beranak. Mana tahu jap lagi nak beranak? Tapi mungkin dah 9 bulan. Ada je yang 10 bulan baru beranak. Jadi ketika keluar darah sebelum melahirkan tu, itu sebenarnya dah lompat hukum. Macam mana lompat tadi tu? Kes tadi tu. Dah lompat. Dia kata darah yang keluar sebelum melahirkan. Dia dah lompat hukum.
Faham tak Loh, Pak? Sebab ketika keluar tu mana tahu dah melahirkan ke belum? Mana tahu nak melahirkan ke belum? Yang tahu keluar darah. Bila keluar darah, masa tu namanya mengandung ke apa? 9 bulan 10 hari keluar darah. Kita nak kata apa keluar darah ketika apa? Mazhab Syafi'i, keluar darah ketika mengandung adalah haid. Tiba-tiba 9 bulan 10 hari dia mengandung, keluar darah. Kita nak kata keluar darah ketika apa? Ketika nak beranak. Mana apa cerita beranak tu, tak beranak lagi. Lepas beranak baru cerita. Dia panggil keluar darah ketika mengandung. Walaupun 9 bulan 10 hari, walaupun 2 tahun anak dalam perut, keluar darah, namanya keluar darah ketika mengandung. Nanti nak beranak, nanti tunggu nantilah. Jangan cerita sekarang. Okey. Bila keluar darah ketika mengandung, kan haram semayang. Itu semua orang sepakat dah. Tapi bila kita lompat, jap lagi dia akan beranak. Samalah. Kes tadi tu. Kenapa tak mandi hari yang ke-7? Sedangkan bulan lepas 6 hari je. Hari ke-7 kenapa tak mandi? Hari ke-7 sedangkan hari ke-7 adalah istiadah. Hari ke-7 istiadah. Iya. Kan dia keluar 16 hari, tak boleh tambis, guna adat je 6 hari, maka hari 7 istiadah. Dia lompat terus. Sabarlah dulu. Jangan lompat terus sebab hari tu baru hari ke-7 kan tak boleh semayang. Bahid tadi tu hari ke-8, 9, 10, 11 sampai 15 kan tak boleh semayang. Tapi dah tahu istiadah. Mana tahu istiadah? Samalah tadi. Bila dia mengandung, kemudian keluar darah. Mengandung keluar darah, namanya keluar darah ketika mengandung. Soalan, keluar darah ketika mengandung, boleh semayang tak? Haid tak? Kan haid. Kan ianya haid. Jadi bila haid tak boleh lah. Okey, dengar ni okey. Tapi bila kita lompat hukum tu, kita kata darah tu darah nak bersalin. Dengan maksud darah tu keluar dalam 5-6 jam je, darah tanda je, 5-6-7 jam, paling lama pun 10 jam. Lepas pada tu dia bersalin. Bila dia bersalin, jadi darah selepas bersalin darah nipas. 10 jam yang dia keluar tu kan istiadah. Betul lah. Betul lah. Siapa kata tak salah? Tapi ketika kejadian, nampak? Ketika kejadian, kan dia tak boleh semayang sebab keluar darah kerana dianggap haid, kerana dia keluar darah ketika mengandung. Macam itulah juga hari yang ke-7 bab haid tadi. Walaupun adat dia 6, hari ni dah hari ke-7 keluar darah dan istiadah. Kita je tahu istiadah. Jadi boleh semayang tak? Mana boleh haid. Hari ke-8, 9, 10 sampai hari ke-16 baru dapat tahu. Oh, rupanya ikut adat 6, hari ke-7 tu istiadah. Sama je benda tu. Sama je. Iaitu kalau lompat terus jadi masalah. Bila lompat terus kepada penyelesaian, jadi hari ke-7 tu wajib mandi. Hari ke-7 wajib mandi, kenapanya? Dia istiadah. Mana kau tahu dia istiadah? Tu tulis tu. Tu beritahu. Ketika kejadian mana tahu. Macam tu juga. Itu nama darah tanda nak bersalin. Mana tahu nak bersalin? Tak bersalin lagi kan? Dah tahu dah duk cakap tadi. Ini kita cakap cerita. Faham tak? Jadi ambil tu. Jadi bila kita terus lompat kepada, kita terus tuduh darah tu, darah ini adalah darah nak bersalin walaupun tak bersalin lagi, maka bila darah tu darah nak bersalin, dia istiadah. Bila istiadah wajib semayang. Soalan balik bagi orang yang kata kita, soalan balik, jika dia semayang sebab dia kata darah nak bersalin sedangkan tak bersalin lagi pun, baru nak bersalin, okey, maka dia pun semayang tak bersalin juga. Dia sakit, mungkin sakit kot, tapi tak kisahlah, tapi tak bersalin. Sehinggalah 3 hari darah berhenti, tak bersalin-salin juga. Orang doktor panggil false alarm. Ingat nak bersalin tapi tak jadi, dia masuk balik, false alarm. Lepas 3 hari keluar darah tu berhenti 4, 5, 6 hari baru bersalin. Soalannya, dia semayang tadi apa cerita? 3 hari tu darah apa? Yang dia semayang darah apa? Darah haid lah. Ke bukan haid? Darah haid lah. Habis dia kata, mana saya tahu darah haid? Lah, keluar darah kan ada manik. Apabila macam biasa keadaan haid tiap-tiap bulan, keluar darah, kan tak boleh semayang terus walaupun tak cukup 24 jam lagi.
Lepas tu dia pun semayang juga. Tiba-tiba darah lebih 24 jam. Lepas tu dia kata, mana aku tahu haid, ingatkan dia berhenti. Mana boleh gitu tiap bulan? Mana boleh buat gitu? Samalah dalam mengandung. Keluar darah, kan boleh jadi haid, maka haram. Okey. Jadi, kesilapfahaman tadi kerana terus lompat kepada darah itu, terus dia tuduh, terus dia menyangka dan dia guna sangkaan dia tu sebagai hukum, iaitu ni darah nak bersalin, ni darah ni garanti istiadah. Sebab dia garanti tak sampai 24 jam dan dia garanti akan bersalin nanti. Memang garanti walaupun benda tu tak berlaku lagi, maka betul lah wajib sembahyang. Tu. Itu secara umum. Ada satu lagi pendapat yang kedua, iaitu jika masa keluar darah tu sekali dengan sakit nak bersalin tadi, sakit. Kita tak boleh kata sakit nak bersalin sebenarnya. Sebab tak bersalin lagi, mana tahu dia nak bersalin. Kita kata sakit aja. Bila darah keluar sekali dengan sakit, ada ulama belah Yaman sana. Ulama besar jugalah, kita boleh kata khilaf dalam mazhab Syafi'i. Apabila ada sakit sekali keluar darah, okey, maka dia adalah istihadah, dia adalah darah talab. Walaupun lama mana sekalipun darah tu, walaupun seminggu keluar darah, janji dengan syarat dia apa? Keluar darah dan sakit, maka dia istiadah. Dan bila istiadah, wajib sembahyang terus. Sebab dia mengambil sakit tadi sebagai indikator, tanda untuk mengatakan aku yakin ini darah istiadah ataupun darah tolak tadi. Walaupun kemungkinan dia boleh je jadi lain. Jadi sakit itu sebagai penguat bahawa darah yang keluar itu adalah darah tanda, darah tolak, iaitu istiadah, maka wajib sembahyang. Itu pendapat yang kedua. Kita pula tanya balik, habis kalau sakit tu berhenti macam mana? Kita kritik balik. Habis kalau katalah sakit 3 hari darah keluar, sembahyang, lepas tu tak sakit dah, force alam jugalah tadi. Selang tak sakit 3-4 hari, sudah sembahyang dia tadi dalam apa nak kira tu? Nak kata darah tanda, darah bersalin, tak jadi bersalin. Sebab dia mengambil salah ke? Tak salah, kerana itu adalah pendapat para ulama yang mengatakan sakit tu sebagai tanda menguatkan darah itu adalah istiadah ataupun darah talak. Jadi cuma kita boleh kata, kalau tiba-tiba sakit tu berhenti lepas 2 hari, tak jadi bersalin, selang seminggu tak ada darah, lepas tu baru bersalin, macam mana sembahyang dia tadi? Sembahyang dia memang tak sah, sebab dia sembahyang dalam haid. Boleh ke sembahyang dalam haid? Sebab ada indikator, ada tanda yang kuat, iaitu sakit. Maka itu menandakan ianya darah talab, darah istiadah. Tiba-tiba tersalah sangka dia adalah haid. Oleh kerana kaedah tadi ada, tak salah. Okey, alright. Tapi ada sakit. Kalau tak ada sakit, tak boleh. Yang ni kena ada sakit. Jadi kalau dia mengandung 9 bulan 10 hari, keluar darah, tak sakit, macam mana kita nak kata dia darah bersalin? Apa tanda kata jap lagi nak bersalin? Mana kau tahu? Macam tadilah, dia keluar darah macam dia tiap bulan macam biasa, keluar darah, tiba-tiba keluar darah yang tiap bulan ni, boleh sembahyang tak? Haram sembahyang. Kenapa pula? Entah dia berhenti je lagi. Mana boleh pakai entah macam tu? Entah dia berhenti, sembahyang dulu. Lepas habis 24 jam darah keluar, rupanya haid, habis sembahyang aku, tak apalah. Adakah orang buat gitu? Tak ada. Samalah jadi keluar darah ketika mengandung, ketika hamil keluar darah dan tak sakit. Kalau ada sakit, ada pendapat yang kedua. Ni belah-belah Syekh Ramli, belah-belah orang yang mengambil pendapat Syekh Ramli, belah-belah Yaman. Kita Ibn Hajar lebih ke situ. Jadi sebab sakit tu menjadi penguat bahawasanya itu adalah istiadah. Tapi kalau tak sakit, kenapa nak kata dia darah tanda? Kenapa nak kata dia darah nak bersalin tadi tu? Kenapa nak kata dia darah talak? Apa buktinya? Apa tandanya? Tak ada tanda, maka tak boleh. Kalau tak sakit, tak boleh. Kalau sakit, mungkin kita boleh pakai lah. Cuma walaupun kita boleh pakai kata ia wajib sembahyang, kerana dia adalah darah, kerana nak bersalin, walaupun tak tahu ia ke tidak nak bersalin sekejap lagi, ia punya mesti punya macam tu je, pakai ayat macam tu je, maka dia pun sembahyang. Jika nanti terjadi sebaliknya, tak berdosa walaupun ianya haid. Macam tu lah. Bukan pendapat masyhur, tidak. Bukan apa. Yang itulah pendapat masyhur. Pendapat yang bersalin keluar darah
Sebab wajib semayang. Itulah yang masyhur. Sebab Kak Abah kata bukan masyhur. Tak, itu yang masyhur. Cuma yang masyhur tadi tu tak semestinya muktamad. Tapi itu yang masyhur. Iaitu keluar darah wajib semayang. Keluar darah wajib semayang. Keluar darah wajib semayang. Cuma itulah, dia kena jawablah soalan kita. Kalau tak sakit, keluar darah, dia kena jawab banyak soalan-soalan. Soalan-soalan kita ni lah yang tak nak berpegang dengan tu, dia kena jawab soalan. Kerana bila dia keluarkan satu hukum, hukum dia tu mesti tak boleh dirad, tak boleh dikritik. Maksud tak boleh tu, semua ada jawapan. Okey, yang dia kata wajib sembahyang walaupun darah keluar, dia kena jawab soalan kita. Yang pertama, jika darah tu jika keluar darah wajib sembahyang kerana nak bersalin. Macam mana kalau tak jadi bersalin, setelah 3-4 minggu baru bersalin? Macam mana? Dan darah itu berhenti dalam masa kurang 15 hari lah, 10 hari ke, 7 hari ke, 3 hari ke. Darah tu darah apa? Dan dia sembahyang dalam apa? Dia kena jawab yang tu. Yang pertama. Yang kedua, kalau lah kata darah yang keluar itu adalah darah nak bersalin walaupun tak tahu bersalin. Sebab bersalin dalam mazhab Syafi'i 6 sampai 4 tahun. 6 bulan sampai 4 tahun. Bukan 9 bulan. Maka kalau keluar darah bulan yang ke-7 contohnya, adakah boleh kira nak bersalin? Sebab bulan 7 bulan dalam kandungan pun boleh kira bersalin. 7 bulan dalam kandungan boleh, dan lepas tu boleh keluar anak hidup-hidup tiba-tiba 7 bulan, 6 bulan, umur 6 bulan dalam perut, 7 bulan dalam perut, kemudian keluar darah. Adakah kita wajib sembahyang? Kena tanya balik soalan tu, adakah wajib sembahyang? Kenapa pula wajib sembahyang? Bukan nak bersalin. 6 bulan boleh bersalin 7 bulan boleh bersalin 8 bulan boleh bersalin 9 bulan kebiasaan ramai orang bersalin 2 tahun boleh bersalin Sekarang kalau pergi doktor akan tu lah. Cuma boleh bersalin tiba-tiba keluar darah 6 bulan dalam perut dah keluar darah. Wajib sembahyang ke tak? Boleh tak kita kata ini darah tanda nak bersalin? Dia kena jawab soalan tu. Siapa yang kata? Dia kata 6 bulan tak boleh. Kenapa pula tak boleh? 9 bulan kenapa boleh? Kenapa boleh sembahyang? Kenapa wajib sembahyang bila 9 bulan keluar darah? Kenapa 6 bulan tak wajib sembahyang, tak boleh sembahyang? Kenapa 6 bulan tak boleh sembahyang? Sebab 6 bulan boleh beranak, 9 bulan pun boleh beranak, 2 tahun pun boleh beranak. Payah nak jawab tu. Dia kena jawab lah. Sebab dia dah keluarkan hukum gitu. Sebab dia ada, saya selalu sebut, dalam hukum ni, dia tidak semudah kita bagi satu hukum, habis kat situ. Dia ada domino effect. Dia ada rentetan. Rentetan daripada hukum ini, bagaimana begini nanti. Dia kena jawab yang tu. Jangan ingat hukum satu je. Sedap lah kalau bagi satu. Dia ada kalau dinding tu dinding tu terbalik satu, semua terbalik. Kalau kita letak satu hukum, dia akan berkait habis semua. Jadi dia kena jawab lah. Jika 6 bulan, 7 bulan dan 8 bulan keluar darah, adakah wajib sembahyang atau tidak? Jika dia kata tak wajib sembahyang, maka kita kata maknanya dalam hamil boleh ada haid. Ya, maknanya mazhab Syafi'i. Betul. Jadi kenapa 9 bulan wajib sembahyang pula sedangkan 6 bulan tak wajib sembahyang? Sila jawab. Yang kedua, kalau dia kata keluar darah wajib sembahyang juga, tak kisahlah 6 bulan ke 7 bulan ke keluar darah wajib sembahyang, 8 bulan ke 9 bulan ke keluar darah wajib sembahyang. Rupanya kita sudah salah tempat lah. Itu mazhab lain lah. Itu mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi memang 6 bulan keluar darah wajib sembahyang, 7 bulan keluar darah wajib sembahyang, 8 bulan keluar darah wajib sembahyang, 9 bulan keluar darah wajib sembahyang, nak beranak keluar darah wajib sembahyang. Oh, salah tempat. Mungkin dia pakai mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Keluar darah ketika mengandung haram sembahyang. Kat situ dia punya. Jadi yang masyhur adalah keluar darah wajib sembahyang. Saya tak tahu apa jawapan dua soalan. Banyak lagi soalan. Dua soalan. Panjang sangat pula ni. Tapi yang sesuai dengan nafsu yang sesuai dengan nafsu ni taklah nafsu. Bila sakit, bila nak bersalin, tak semayang lah. Itu yang sesuai. Tak? Cuma itulah. Kalau ada sakit, ketika keluar darah, ada sakit, maka, ya, ada pendapat. Ya. Cuma, kita tanya balik juga. Kalau 6 bulan sakit, 6 bulan keluar darah sakit, wajib semayang tak? Wajib semayang ke tak? Dia kata tak wajib, kena 9 bulan. Jadi pelik pula hukum. Hukum keluar darah pada bulan yang ke-9 adalah istihadah. Tetapi jika keluar darah pada bulan ke-6, dia ada haid. Jadi pelik dah hukum apa benda tu. Main bulan-bulan pula. Dia memang boleh boleh dikritik pendapat itu kerana
Biasalah tu.